grief ini adalah untuk semata-mata yang major, of course lah dia akan combine. Sesekali di sebalik grief itu dia akan rasa anxiety, sesekali dia akan rasa depression, dia rasa stress dan dia rasa teringat tentang event, dia akan mengalami traumatic stress lagi kan. Tetapi grief itu masih lagi major, dia masih lagi dominant. Jadi oleh kerana itu, jadi untuk apa yang kita bincangkan ini adalah kita sesuai untuk kita kendalikan dengan counselling grief ini. So senang ceritalah ya, sekarang ni keadaan jenis perasaan, jenis reaction ini semakin complicated. Kehidupan manusia menjadi semakin complicated. Oleh kerana itu kita kena kenal pasti apakah secara spesifik yang dialami, respon yang dialami oleh klien kita itu dan kita sediakan membuat assessment, sedikit pentadbiran assessment, so daripada situ kita akan clear apa yang dialami oleh klien dan kemudian kita bersedia untuk treatment plan ya, ataupun plan rawatan yang sesuai dengan simptom respon yang dialami oleh klien kita. Dan kita tak boleh nak gunakan lagi satu ubat seperti mana penjual ubat di pasar-pasar malam tu. Satu ubat boleh kita kendalikan berbagai penyakit. Last sekali adalah penyakit yang melibatkan lemah seksual. Berebut orang akan membeli kan. Masuklah Cik Saidin tu kan. Sorry Cik Saidin mengusik kan. Jadi walau bagaimanapun kan, apabila loss itu berlaku, ya immediately, sebahagian pakar bersetuju bahawa akan timbul simptom-simptom grief ini, kan, antara satu sama lain akan berinteraksi dan individu akan mengalami sesekali dia mengalami shock and disbelief, terkejut dan tidak percaya. Rasa numbness, feeling numbness kan, malah kadang-kadang bila terkejut, numbs kadang-kadang ada unsur-unsur dia menafikan bahawa dia sudah kehilangan sesuatu. Dan dalam masa yang sama dia akan merasai sedih, putus asa, kesunyian, rasa kosong kan, rasa feeling empty, kosong sebab terlalu sedih tu. Tetapi pada peringkat pertama is okay sebab individu mengalami situasi itu dan sejurus daripada event yang berlaku itu, iaitu loss yang berlaku, individu akan mengalami. Dan ini adalah respon-respon yang semerta, reaksi-reaksi semerta. Ada possibility begitu. Dan itu sebabnya kalau kita baca buku krisis, grief ini adalah menjadi a part of krisis yang dibincangkan, iaitu simptom ataupun reaksi semerta yang dialami oleh individu apabila berlaku sesuatu event yang berlaku itu, kan, semerta dia akan keluar. Jadi tak hairanlah sebahagian daripada buku yang ada, buku krisis kan, yang kalau sebahagian besar daripada buku-buku yang membincangkan tentang krisis, dia akan masukkan tentang isu loss and grief. Jadi ini bermakna loss and grief ini menjadi part of krisis itu. Jadi of course lah dia akan individu yang menghadapi situasi itu akan rasa sedih, kadang-kadang rasa bersalah, rasa marah, kebimbangan, gejala fizikal timbul dalam masa tertentu, timbul gejala fisiologi seperti keletihan, loya, sakit dan sebagainya, sakit-sakit badan kan, bukan sakit kerana sakit badan. Untuk itu adalah simptom-simptom yang lebih lama lagi lah kan. Okey, baik. Jadi saya saja kita klasifikasi itu sebab dia akan memberi respon kan. Memang pada peringkat pertama bila berlaku loss itu, peringkat pertama ini adalah respon-respon pertama dan bergantung kepada klien. Klien adalah individu yang unik. Mana satu dominan. Kadang-kadang klien datang dalam keadaan yang sedih, menangis. Kan? Jadi dia rasa sedih. Jadi kita dapat lihat bahawa okey, respon itu menjadi dominan. Ada yang rasa bersalah, menyesal. Kan? Menyesal kerana apa? Kerana dia tidak berada pada situasi di mana kehilangan itu berlaku. Pada detik kehilangan itu, dia rasa bersalah kan, kepada diri dia sendiri.
Dan ada individu yang respon utamanya adalah marah, rasa geram kerana apa? Mungkin tak tahu dia geram pada siapa. Jadi itu adalah respon-respon yang biasa yang bernaung bersama-sama, ya. Dia bersama dengan rasa rasa grief itu, ya. Okey, baik. Jadi sebahagian besar daripada pakar-pakar setuju. Namun demikian, jadi berdasarkan kepada Kubler-Ross. Kubler-Ross ni sebenarnya teori ni seorang psikiatris dan pada tahun 60-an. Tetapi peringkat kehibaan ini menjadi panduan kepada pakar-pakar yang kemudian, sebab ini di antara respon-respon yang biasa hasil daripada kajian Kubler-Ross ini yang masih lagi diterima, kan, mana individu akan seterus berlaku loss itu, individu akan ada possibility akan berlaku deny, menafi, kan. Kemudian anger, bargaining ini maksudnya tawamna. Kalau dia masih lagi hidup, kalau dia masih hidup, saya nak buat macam ni. Kalau dia masih hidup, kalau bargaining, maksud tawamna. Alangkah bagusnya dia kan, saya akan buat, saya akan ikut cakap dia, saya akan jaga dia sampai ke akhirnya. Ini nanti. Bagilah peluang untuk dia hidup bersama lagi. Jadi ini adalah, kalaulah saya belum pencen lagi, untuk individu yang pencen lah, kan, saya akan buat ini. Kalau saya diberi kesempatan untuk saya menyambung lagi perkhidmatan, saya akan buat. Ini adalah bagian. So, kemurungan. Dan yang paling sekali, yang paling hebat sekali adalah penerimaan. Dan pada peringkat awal, Kubler-Ross menyatakan bahawa setiap individu mesti melalui kelima-lima peringkat. Tetapi di peringkat akhirnya, Kubler-Ross juga bersetuju dengan pendapat-pendapat daripada pakar-pakar yang kemudian individu yang mengalami grief tidak semestinya melalui kelima-lima. Kadang-kadang 2 ataupun 3 peringkat, dan setengah orang mungkin mengalami semua peringkat, kan. Jadi bergantung kepada siapa? Bergantung kepada apa yang loss itu, tentang makna kepada yang loss itu. Loss itu memberi makna kepada individu yang kehilangan. So, tahap severity yang dialami oleh individu yang mengalami loss itu, yang mengalami grief ini, bergantung kepada siapa yang hilang. Kadang-kadang ibu dan bapa meninggal, dia boleh dia akan mengalami grief tetapi tidak terlalu severe berbanding dengan tiba-tiba sahabat dia. Jadi bermakna sahabat dia tu memberikan makna yang tertentu. Itu yang menyebabkan individu terperangkap dalam grief yang mendalam dan agak berpanjangan. Itu dia. Dia semuanya bergantung kepada banyak faktor tentang diri klien itu sendiri ataupun tentang diri kepada individu yang hilang. Sebab setiap kehilangan itu membawa makna tertentu kepada individu yang mengalami kehilangan. Jadi oleh sebab itu, kan, jadi Mas Regilo dan juga Wood 2016 ni dia buat banyak kajian, ya, tentang grief ini. Jadi tugas utama kepada individu yang mengalami kehilangan, yang mengalami grief ini, ya, sebenarnya untuk dia pulih, dia perlu melalui 4 tugas ketika berkabung ini. Iaitu yang pertama, menerima hakikat kehilangan. Kena menerima hakikat kehilangan. Itu sebenarnya bukan senang, ya. Kita nak menjadikan individu itu menerima hakikat kepada kehilangan itu. Dan kemudian, sebab apa? Sebab itu di antara titik tolaknya. Sebab semakin bermakna seseorang itu, kalau boleh kita tak mahu yang dia hilang daripada kehidupan kita. Betul kan? Ya? Jadi, kalau individu itu sangat bermakna, hakikatnya bila dia hilang, dia meninggal, akan menyebabkan kesan grief itu yang mendalam, terlalu severe dan berpanjangan. Kalau dia stand pada grief saja, is okay.
kita bimbang bila terlalu lama dia berhadapan dengan grieving proses itu, individu akan develop